Pertama sekali, kamu perlu tahu cara untuk mencari pemboleh ubah dalam soalan. Okey, ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun kita singkatkan ia jadi PM. Yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas ataupun kita singkatkan ia jadi PB. Dan yang akhir sekali ialah pemboleh ubah dimalarkan. Apa maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, dimanipulasi bermaksud apa yang kita manipulate, apa yang kita ubah untuk menjalankan eksperimen. Okey. Yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni ialah apa yang kita cari dalam eksperimen tu ataupun apa hasil keputusan penyiasatan tu. Dan yang akhir sekali pemboleh ubah dimalarkan, iaitu perkara yang kamu perlu tetapkan dalam eksperimen, tak boleh ubah-ubah dia. Kalau kamu ubah, ia akan mengubah semua keputusan eksperimen tu. Okey, kita tengok contoh soalan. Dalam soalan ini ada jadual. Jadual dia sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dia kuantiti air, sebelah kanan dia ialah masa yang diambil oleh garam untuk melarut. Jadi kalau ada jadual macam ni, kamu kena ingat yang sebelah kiri ialah PM atau pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang kita ubah. Dan yang sebelah kanan ialah PB, iaitu pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya apa keputusan ataupun hasil eksperimen tu, apa yang kita nak lihat. Okey. Okey, sekarang apa PDM ataupun pemboleh ubah dimalarkan dalam jadual ni? Okey, dalam jadual ni yang kita kena sama saja, iaitu mestilah contohnya jenis garam. Okey, contohnya semua garam halus. Tak boleh yang ni garam halus, yang ni garam kasar. So kita kena samakan, kita kena malarkan jenis garam tu. Okey, ada lagi jenis pemboleh ubah dimalarkan tu ada banyak, tapi salah satu dia ialah jenis garam. Soalan kedua, kalau jadual melintang yang keluar. Kalau jadual yang melintang, ada di atas dia tahun, yang bawah dia ialah bilangan haiwan atau ekor. Ini biasanya tentang soalan bilangan haiwan di hutan lah, mengikut tahun kan, tentang kepupusan, tentang pemeliharaan dan sebagainya. Okey, jadi untuk sekiranya jadual macam ni keluar, kamu kena tengok yang di atas tu ialah PM. Tahun penyiasatan ialah PM. Maksudnya kita tentukan kita nak tengok bilangan tu tahun berapa. Okey, kita nak tengok bilangan haiwan tu untuk tahun penyiasatan berapa. So kita pilih. Nak tengok 5 tahun sekali, 1995, 2000, 2005, 2010. Dan bawah dia ialah PB, iaitu apa hasil keputusan tu. Okey. Okey, kamu dah dapat PM, dah dapat PB. Sekarang apa pemboleh ubah dimalarkan? Apa yang sama saja sepanjang eksperimen ni. Jadi pemboleh ubah dimalarkan kat sini ialah tempat penyiasatan tu. Maksudnya pada tahun 1995 kamu pergi hutan yang sama, kamu tengok bilangan dia 202. Pada tahun 2000 kamu pergi hutan yang sama, kamu tengok bilangan dia 121. Jadi tak bolehlah tempat penyiasatan tu tahun 95 kamu pergi hutan ni, tahun 2000 kamu pergi hutan ni. Jadi kita kena samakan tempat penyiasatan tu. Okey, faham Tempat penyiasatan ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okay, tadi maklumat ada cakap kalau ada jadual kiri dan kanan, sebelah kiri dia PM, sebelah kanan dia PB. Tapi dalam contohnya macam dalam eksperimen ni, tak sesuai lah PM dia jadi. PM dia ialah palsu sebab kita boleh PM tu apa yang kita manipulasi, adakah palsu yang kita manipulasi? Tak, kita tak ubah palsu. Palsu dia tetap sama saiz, tapi kita ubah apa yang ada dalam palsu. So tips dia kat sini ialah kamu jangan terus ambil je daripada jadual. Kalau ada benda macam ni, kalau kamu rasa pelik, kamu tengok apa yang berbeza dalam palsu tu. Jadi kita tengok yang berbeza dalam palsu tu ialah bilangan biji benih. Okay, X 2, Y 5 dan Z banyak. Jadi kita tulis kat sini PM dia ialah kuantiti biji benih, bukan palsu. Dan PB dia ialah purata ketinggian anak pokok, sama macam yang sebelum ni. Okey, pemboleh ubah dimalarkan kat sini apa dia? Apa yang kamu kena sama saja, kena malarkan, kena standardizekan. Okey, mungkin pemboleh ubah dimalarkan kat sini ialah jenis biji benih. Jenis biji benih kena sama. Kat X pun kamu tanam bendi, kat Y pun kamu tanam bendi, kat Z pun kamu tanam bendi. Tak boleh X jenis lain, Y jenis lain, Z jenis lain. So kamu kena
pastikan sama jenis biji benih tu. Yang kedua, kamu kena pastikan sama juga saiz pasu. Saiz pasu kena standard, sama besar. Okey, sama besar saiz pasu. Dan macam-macam lagi sebenarnya pemboleh ubah dimalakan tu. Okey, ini mohon bagi 2 contoh saja. Okey, untuk eksperimen ni ialah tentang sekeping roti. Sekeping roti yang kita renjis dengan air dan kemudian kita tengok apa yang jadi kepada roti tu. Okey, kita tengok pada hari yang ketiga, kita bilang tumpuk hitam yang terbentuk. Kita tengok pada hari yang kelima, kita bilang tumpuk hitam yang terbentuk. Kita tengok pada hari yang ketujuh, kita bilang tumpuk hitam yang terbentuk. Jadi, ia tak ada jadual, tak ada carta palang. Macam mana kita nak cari PM dan PB? Okay, caranya ialah untuk cari tips dia, PM ialah apa yang kita boleh ubah berdasarkan situasi. Adakah kita ubah hari kita untuk melihat ataupun adakah kita boleh ubah bilangan tumpuk hitam? Jadi PM kat sini ialah kita boleh tentukan hari apa kita nak lihat. Okay, kita boleh tentukan kat sini kita nak lihat pada hari ketiga, hari kelima dan hari ketujuh. Jadi PM dia ialah bilangan hari ataupun hari penyiasatan. PB dia pula tengok perubahan keadaan yang berlaku. Kita nak tengok apa? Apa yang berlaku bila kita ubah tarikh tu, hari tu. Okey, kita nak tengok bilangan tumpuk hitam. Jadi PB dia ialah bilangan tumpuk hitam pada roti. Seterusnya ialah mencari pemboleh ubah dimanipulasi PM dan PB untuk carta palang. Okay, untuk carta palang kamu kena ingat PM dia ialah yang duduk tidur tu. PM tu yang tidur. Yang duduk kat bawah tu. PB dia yang kat atas. Ingat je. PM dia maksudnya ialah jenis permukaan. Jenis permukaan dan PB dia ialah jarak yang dilalui. Okay. Tak boleh kata permukaan sahaja. Okay. Mesti dia ada ciri kat depan iaitu jenis permukaan. Okey, seterusnya ialah cara untuk menulis pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, untuk menulis semua ini, kita perlu ada 2 benda, iaitu satu ciri dan satu objek. Contohnya, kamu perlu tulis bilangan. Contoh ciri ialah bilangan, kecerahan, jenis, kuantiti. Itu ialah ciri. Dan objek dia, contohnya mentol, permukaan, makanan, haiwan dan biji benih. Kamu tak boleh tulis objek saja. Kamu tak boleh tulis mentol, permukaan, pemboleh ubah dimanipulasi dah, haiwan. Tak boleh. Perlu ada ciri kat depan. Perlu ada ciri depan. Contohnya, bilangan, mentol. Kecerahan, mentol. Jenis, permukaan. Kuantiti, makanan. Jenis, haiwan. Okay. Kuantiti, biji benih. Jenis, biji benih. Semua tu perlu ada ciri kat depan. Tak boleh kamu tulis objek saja.